TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Anda sedang menonton Road to Success SPM 2021. Saya Syamira Nazir dan hari ini kita nak belajar satu subjek yang digilai ataupun disukai oleh ramai pelajar sebab kita pergi menjelajah ke satu negeri di mana kita nak belajar tentang geografi untuk murid-murid tingkatan 4 dan bab yang kita nak belajar hari ini merupakan bab 3 dan suka untuk Mira ingatkan kepada anda semua untuk kekal menjaga SOP, kekal sihat di mana saja anda berada. Jangan berada di tempat yang sesak, pakai pelitup muka tapi jangan pakai terlalu lama, cukup sehingga 8 jam dan boleh tukar kepada pelitup muka yang baru. Jadi apa kata kita berkenalan terlebih dahulu dengan guru kita hari ini. Tak lengkap kalau kita belajar tanpa adanya seorang guru. Jadi ayuh kita saksikan terlebih dahulu profil beliau. Itu dia Cikgu Khairun Fitri mempunyai pengalaman mengajar 18 tahun. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mira apa khabar? Baik Cikgu, sihat. Wah, dari SMK Sulaiman Bentong Yes, Bentong, Pahang. Oh, Jangan lupa Pahang. Orang kampung saya. Orang kampung kau Okey. Okey. Cikgu, sebelum kita kepada SOP kan Cikgu, saya nak tanya Cikgu terlebih dahulu kan. Apa yang menarik sangat kita nak belajar hari ni untuk bab 4 ni Cikgu? Bab 3 silakan. Okey, bab 3. Sebenarnya apa yang menarik? Okey, tak kenal maka tak cintalah. Nanti kita dah berkenalan dengan topik yang kita akan belajar sebentar lagi, kita akan tahu apakah yang menarik dalam bab 3 ini nanti. Okey, apa yang menariknya? Kita akan belajar mengenal, mengetahui dan memastikan apa yang kita belajar nanti akan seronok. Akan seronok Akan seronok. Okey, Cikgu. Mari kita sanitasi tangan terlebih dahulu Cikgu. Boleh? Okey, silakan. Cikgu. Okey. Kemudian saya. Okey, Cikgu. Bila kita dah sanitasi tangan, kita boleh buka pelitup muka lah. Baru lebih senang untuk kita bercakap, kan Cikgu? Ya, insyaAllah. Okay. Betul-betul. Dan simpankan di dalam sampul pelitup muka ataupun boleh simpan di dalam poket. Simpan dalam poket. Okey Cikgu, tadi saya ada baca Cikgu punya profil guru tu. Ya. Saya tertarik dengan moto Cikgu. Moto redah selagi mampu. Redah selagi mampu. Okey, apa yang kita buat sekarang, kita yakin dan pastikan kita boleh hadapi dengan sebaik mungkin. InsyaAllah. Jadi kalau kita boleh hadapi, insyaAllah kita akan sentiasa bersemangat untuk meneruskan kehidupan kita pada hari ini dan masa-masa akan datang. Betul. Redah je, janganlah belum nak redah lagi dah give up. Tapi jangan redah pula. Jangan redah pula. Ya, betul tu Cikgu, jangan yang tu. Okey, Cikgu, tadi Cikgu kata ada banyak topik ataupun ada banyak teknik lah yang Cikgu nak ajar untuk menjadikan geografi ni lebih menarik. Tapi mungkin Cikgu boleh cerita sikit apa objektif hari ni yang Cikgu nak kongsikan kepada hari ini mereka. Kita akan belajar berkenalan dan mengetahui apakah simbol-simbol yang digunakan dalam peta untuk menentukan ketinggian dalam peta topografi. Itu kita punya key ataupun kunci yang akan kita pelajari pada hari inilah. Okey. Senang ke susah sebenarnya geografi ni Cikgu? Kalau tanya saya senang Cikgu, semua senang. Kalau tanya saya semua senanglah. Kalau tanya murid pun senang juga, terutama murid-murid yang akan muncul bersama kita pada hari inilah. Itu yang kita nak dengar tu. Kita nak tanya murid-murid terlebih dahulu Cikgu. Kita nak tengok dahulu pendapat mereka tentang subjek geografi ni. Jadi ayuh kita saksikan. Hai, nama saya Syiana Binti Zamsari. Saya merupakan calon SPM bagi tahun 2021. Bagi saya, subjek geografi merupakan subjek yang best untuk dipelajari. Saya mempelajari subjek geografi dari tingkatan 1 hingga tingkatan 3. Bagi saya, apabila subjek yang saya pelajari adalah subjek yang saya minat, ia akan membuat saya lagi lebih bersemangat untuk belajar. Dan saya juga mempunyai cikgu subjek geografi yang sangat sporting dan sangat hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farid Fazil bin Jalul Sapri. Saya merupakan calon SPM bagi tahun 2021. Bagi saya, subjek geografi ini adalah subjek yang agak mencabar sepanjang saya berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Sulaiman.
Tapi kalau kita ada cikgu yang betul-betul boleh ajar kita dan kita boleh faham setiap topik yang diajar dengan lebih mendalam, insya-Allah kita boleh buat dengan baik. Dan Assalamualaikum, nama saya Nur Arifaliana binti Muhammad Nizam. Saya merupakan calon SPM bagi tahun 2021. Bagi saya, subjek geografi ini tidak terlalu mudah dan tidak terlalu susah kerana sudah mempelajari subjek geografi ini dari tingkatan 1 hingga tingkatan 3. Syukur Alhamdulillah saya mendapat guru yang amat memahami dan supporting. Okey, itu dia pendapat para pelajar kita. Ada yang kata mencabar tapi dengan didikan cikgu semuanya jadi mudah kan cikgu? Okey, dan itu pun murid-murid cikgu juga. Tapi kali ini di studio kita bawakan juga calon-calon SPM, 6 calon SPM 2021 bersama dengan kita. Murid-murid dari Sekolah Menengah Kebahasaan Sulaiman Bentong Pahang. Assalamualaikum semua, apa khabar? Hai. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey, ini anak-anak murid cikgu ni. Ya, insyaAllah. Okey, mungkin kita boleh minta mereka untuk perkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Silakan, calon SPM yang pertama, adik Mawadah Sakinah. Assalamualaikum. Nama saya Mawadah Sakinah binti Muhammad Zamani dari SMK Sulaiman Bentong Pahang. Okey, terima kasih. Yang kedua, kita ada calon SPM yang kedua, adik Muhammad Zarish. Silakan. Nama saya Muhammad Zarish Zulzaim bin Zulkarnain. Berasal daripada Bentong Pahang dan datang daripada SMK Sulaiman Bentong. Okey, terima kasih. Yang ketiga kita ada adik Syafiq, silakan. Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Adam Syafiq bin Muhammad Muaizir. Saya daripada SMK Sulaiman Bentong Pahang. Okey, terima kasih. Yang keempat kita ada murid Znakib, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aznakib Qori bin Ahmad Rosmi. Saya berasal daripada SMK Sulaiman Bentong Pahang. Okey. Seterusnya kita ada adik Nurul Zarifah, silakan. Assalamualaikum, dahai. Saya Nurul Zarifah binti Ahmad Fikri daripada Sekolah SMK Sulaiman Bentong Pahang. Okey, terima kasih. Nasib baik bukan Zafira, itu nama produser kita. Okey. Dan yang terakhir sekali, adik Mirul Putra. Wow, segak pakai suit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirul Muhammad Putra. Saya berasal daripada SMK Sulaiman Bentong Pahang. Okey, terima kasih semua. Semua orang Bentong Pahang ni. Hogoh, Pahang hogoh. Hogoh. Okey, saya nak tanya dulu pada mereka, cikgu kan. Pendapat mereka lah tentang subjek ini. Tadi kita dah dengar pendapat rakan-rakan mereka yang lain. Jadi mungkin ada antara mereka yang nak bagi pendapat ataupun pandangan subjek ni. Senang ke susah sebelum kita mulakan kelas. Nak tanya siapa dulu, cikgu? Kita tanya ladies first lah. Perempuan dulu lah. Siapa dah antara dua perempuan ni? Siapa yang volunteer ataupun sukarela lah. Volunteer nak sukarela. Nak beritahu apa susah ke senang ke, bagus ke tak bagus ke cikgu ni. Silakan Mawadah. Jangan bocor rahsia sudah. Senyum je tu. Okey, silakan. Subjek geografi ini senang sebab kita boleh teroka dunia, negara semua, kita tahu bentuk muka bumi. So bagi saya dia mencabar tapi senanglah. Mencabar tapi senanglah. Senang. Okey. Cikgu, kita dah tahu dah lepas ni nak soal, siapa orang pertama nak tanya? Kita dah tahu dah, kita dalam susun dah. Okey, siapa yang sudi-sudi nak bertanya dan menjawab soalan. Betul. Okey, itu pendapat daripada adik Mawadah. Kita boleh berhenti berehat seketika dulu, cikgu? Boleh? Rasanya kita boleh berhenti berehat terlebih dahulu. Jadi anda di rumah jangan ke mana-mana. Kalau nak tahu susah ke senang, cikgu nak kongsikan banyak tips dan juga teknik yang menarik kepada anda semua. Jadi jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Road to Success SPM 2021. Masih lagi bersama dengan cikgu dan juga murid-murid cikgu dari SMK Sulaiman Bentong Pahang. Okey, cikgu, mereka semua pada bersedia tadi? Okey, dah bersedia insya-Allah. Mereka semua stabil, emosi stabil, seronok. Nak belajar geografi ni kena seronok.
Itu yang saya selalu pesan dekat murid-murid lah. Seronok akan menyebabkan kita akan dapat apa yang kita nak pelajari lah. Okey, sebabkan kita semua dah seronok. Jadi silakan cikgu, mulakan kelas. Okey, hari ini kita akan belajar berkaitan dengan topik bab ketiga. Okey, bab yang ketiga tingkatan 4, okey, iaitu ini peta topografi. Okey, bagaimana kita nak menentukan ketinggian dan kerata rentas pada peta topografi. Okay, sebelum kita pergi belajar apa tujuan kita ataupun topik yang akan kita pelajari pada hari ini, dalami. Okay. Sebelum tu saya kenalkan dulu. Ini yang dipanggil peta topografi. Okay, mungkin Mira boleh ataupun pernah tengoklah peta topografi. So kenapa kita perlu ada topik menentukan ketinggian dan kerata rentas pada peta topografi? Sebabnya adalah peta topografi dicipta dalam bentuk 2 dimensi. Kita tak tahu, okey, peta ni ada tak kawasan yang tinggi, ada kawasan rendah, ada kawasan tanah pamah atau sebagainya. Maka disebabkan peta ni bentuk dia 2 dimensi, kita kena perkenalkan tajuk dalam bab ketiga ini, iaitu ketinggian dan kerata rentas dalam peta topografi ataupun pada peta topografi. Okey, sebelum kita pergi kepada lebih lanjut, okey, saya selalu pergi ke mana-mana ataupun selalu saya bercerita dengan anak-anak murid saya di sekolah dan sebagainya lah. Kenapa perlunya kita belajar geografi? Saya petik perkataan, ucapan daripada bekas Presiden Amerika, iaitu Presiden Barack Obama, yang ada menyebut tentang geografi. Kepentingan belajar geografi bukan semata-mata untuk menghadapi peperiksaan, tetapi ilmu yang kita dapat itu adalah kita gunakan dalam kehidupan kita pada masa kini dan pada masa-masa akan datang. Itu yang penting, sebab ilmu yang kita cari bukan semata-mata untuk lulus ataupun cemerlang dalam peperiksaan, tetapi sebagai bekalan untuk kita meneruskan kehidupan kita lah pada masa hari ini, esok dan akan datang. Okay, saya nak kita nak main test sikit lah kan. Okay, mungkin saya nak suruh Mira cuba translatekan sedikit lah. Okay, ucapan ni dalam bahasa Inggeris sebab kita nak ambil yang original punya kan. Okay, dia ada sebut berkaitan dengan ucapan Presiden Barack Obama berkaitan dengan subjek geografi. Okay, dia sebut the study of geography is about more than just memorizing place on a map. Okay, belajar geografi ni bukan sekadar mengingat tempat pada peta. Betul. Okey, Amira sambung. Saya pula sambung. Saya baca kan? It's about understanding the complexity of our world. Maksudnya kita kena faham kita punya dunia yang kompleks ni. Ya, betul. Okey. And then appreciating the diversity of cultures that exist across continents. Dan juga kita kena menghargai kesemua diversity dan juga culture yang wujud merentas segala kontinen. Benua. Kontinen ni benua. Okey. And in the end, it's about using all the knowledge to help breaks, divides and bring people together. Ayat ini kita minta tadi. Siapa? Tolong translatekan. Silakanlah. Kita minta Miro Putra. Tolong translate yang terakhir ni. Unmute mic. Alamak. Mana tak keluar suara tu? Kena dekat sikit mic tu. Baru dengar. Sila. Ayat yang mana satu? Yang terakhir. Yang terakhir. Dan di akhir sekali, ianya tentang jambatan ilmu yang memisahkan dan membawa bersama orang. Translate. Okey, dan pada akhirnya kita menggunakan segala ilmu yang kita ada itu untuk menyatukan perpisahan yang wujud di dalam kalangan manusia. Maksudnya kita mungkin perbezaan pendapat, perbezaan fahaman yang wujud. Kita gunakan ilmu geografi yang kita ada itu untuk kita menyatukan perbezaan-perbezaan yang wujud antara manusia yang ada di dunia ni lah. Macam tu. So, penting kat sini, apa yang kita belajar geografi ni adalah semata-mata untuk
kita bawa ilmu kita tu untuk kita memberi khidmat dan bantuan kepada orang lain. Okey. Ini yang saya selalu tekankan kepada murid-murid dan siapa sajalah yang saya bawa, mesti saya bawakan ucapan daripada bekas Presiden Amerika ni, iaitu Presiden Barack Obama. Okey. Itu sedikit permulaan lah. Okey. Bagaimana kita faham dan tahu perlunya kita belajar geografi ni bukan semata-mata untuk peperiksaan SPM. Okey. Untuk anak-anak lah yang orang sama kita hari ini, okey, bukan semata-mata untuk peperiksaan SPM tapi untuk kehidupan kita. Okey, so topik yang kita akan pelajari pada hari ini iaitu bab yang ketiga, iaitu ketinggian dan keratan rentas dalam peta topografi seperti gambar yang saya tunjukkan di sini. Okey, peta bentuk dua dimensi. Okey, dua dimensi. Kita tak tahulah kawasan peta tu ada tak kawasan tinggi, ada tak kawasan rendah, ada tak kawasan yang tanah pamah, ada tak kawasan yang berair dan sebagainya. Semua itu ditentukan melalui simbol yang wujud dalam peta topografi. Okey, so kita tengok apakah yang akan murid pelajari. Yang kita nak belajar apa hari ni, Mira? Kita nak belajar apa, murid-murid? Kita nak belajar apa? Yang pertama, mengenal pasti ketinggian berdasarkan simbol dalam peta topografi. So, dia perkenalkan simbol. Bila simbol diperkenalkan, maka kita tahulah dalam peta tu ada tak kawasan tanah tinggi, ada tak kawasan tanah rendah, ada tak kawasan berair dan sebagainya, kawasan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan sebagainya. Tapi kita lebih fokus kepada ketinggian berdasarkan simbol dalam peta topografi. Okey. Yang kedua, kita akan melukis keratan rentas. Mungkin agak sukar dah untuk kita jelaskan di sini, tapi saya cuba sampaikan sebentar lagi bagaimana kita boleh melukis keratan rentas, mengetahui bentuk sebenar kawasan tanah tinggi yang wujud dalam sesebuah peta topografi. Itu yang kedua. Adakah dua saja? Tidak. Okay, kita ada 3 perkara yang akan kita pelajari pada hari ini. Dan yang terakhir adalah membezakan bentuk muka bumi berdasarkan keratan rentas. Bentuk muka bumi kita ni ada beberapa bentuk. Ada yang kawasannya rata je. Ada yang tinggi je macam bentuk kon. Ada yang landai je macam sekeping kertas kan. Rata je. Itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Boleh? Boleh. Saya harap Mira pun bersedia nak belajar hari ini dan murid-murid pun bersedia untuk saya teruskan. Kita teruskan. Boleh, cikgu. Seterusnya, yang pertama, mengenal pasti ketinggian berdasarkan simbol. Ketinggian seperti mana yang saya maklumkan tadi, ketinggian dalam peta kita tak tahu sebab peta bentuk 2 dimensi, bukan 3 dimensi. So kita nak tahulah kat peta tu ada tak tinggi, rendah dan sebagainya. Kita perkenalkan simbol. Apakah simbol-simbol yang mewakili ketinggian dalam peta? Terdapat beberapa cara menentukan ketinggian. Dia ada cara. Caralah. Ketinggian dalam peta topografi. Cara ni berdasarkan simbol. Simbol. Apakah simbol yang menunjukkan ketinggian? Yang pertama dikenali sebagai kontur. Kontur. Bagaimanakah rupa kontur? Inilah rupa kontur yang ada garisan-garisan yang wujud dalam peta topografi. Dan kontur ni biasanya berwarna warna coklat macam ni ataupun berwarna hitam. Yang kedua adalah tanda aras. Tanda aras adalah salah satu simbol yang menunjukkan ketinggian dalam sesuatu peta topografi. Ini rupa dia. Mungkin Mira boleh tengok ataupun murid-murid mungkin pernah tengok. Ini adalah tanda aras. Tanda aras. Macam bagaimana rupa dia? Dia ada macam tak lalat tu titik. Lepas tu dia ada anak panah dan dia ada nombor. Nanti kita akan tahu apakah maksud titik, apakah maksud anak panah dan apakah maksud nombor yang ditulis pada tanda aras. Kita pergi satu persatu sebentar lagi. Itu adalah yang kedua. Yang kedua boleh faham ya? Anak-anak Aznakib, Zaris, Mawadah, yang lain jangan terasa hati ya. Tak sebut lagi nanti kita sebut selepas ini kan. Satu-satu nak sebut semua kan panjang masa. Yang ketiga, titik ketinggian. Titik ketinggian. Apa yang ketiga? Aznakib dengar suara sikit. Ketiga apa? Tengok tak nampak. Silakan Aznakib, unmute mic. Suara tu on mic.
Okey, apa yang ketiga? Titik ketinggian. Oh, titik ketinggian. Nampaklah tu. Okey, bagaimana rupa simbol titik ketinggian? Ni simbol titik ketinggian berbeza dengan tanda aras tadi. Tanda aras dia ada anak panah. Okey, titik ketinggian tidak ada anak panah. Ada nombor juga. Okey, tapi tak ada anak panah. Kita akan tahu apakah perbezaan sebentar sahaja lagi. Nanti kita teruskan. Okey, so yang keempat, stesen trigonometri. Ni kita ada cerita lah. Nanti saya ada cerita lah untuk murid-murid dengan Mira. Okey, apakah yang berlaku dan mungkin amalan itu tidak baik dilakukan oleh sesetengah pihak. Mungkin orang sebelum ni dia tak perasan, tak tahu ataupun tak ambil tahu, maka kita nak bagi tahulah. Okey, mungkin itu berkaitan dengan kehidupan kita pada masa kini dan akan datang, berkaitan dengan stesen trigonometri. Wow. Mungkin ada orang tak perasan benda ni, tapi sebenarnya amalan-amalan yang biasa orang lakukan pada masa sekarang ni akan menyebabkan berlakunya ada perkara lah yang berkaitan dengan stesen trigonometri. Nanti kita cerita. Okey. Menarik tu, ada cerita tu. Sebab dia kaitkan dengan kehidupan kan. Okey. Ni contoh stesen trigonometri yang dilukis ataupun diletakkan pada peta topografi. Yang wujud dalam peta topografi. Okey, yang kelima, warna. Okey, sebab peta topografi dia berwarna seperti mana yang saya tunjuk pada awal tadi. Peta topografi dia berwarna dan dia ada warna-warna tertentu. Contoh saya bagi warna biru menunjukkan air yang wujud di permukaan bumi pada peta topografi. So kita tahulah kalau dalam peta topografi tu banyak warna biru kan. Warna biru je kan. Biru mata hitamku. Biru je kan. Okay. So biru tu menunjukkan adanya air. Okey, di kawasan peta topografi. Tak kisahlah air apa pun. Air laut. Biasanya laut lah paling luas kan. Apa lagi yang biru? Air laut. Mira lagi? Pantai. Pantai tu laut lah. Pantai tu laut lah. Okey. Ya, selain daripada pantai, laut tadi, apa yang biru? Sungai. Sungai. Lagi? Lagi? Lagi adik-adik, anak-anak boleh. Kalau nak kata langit tu boleh ke? Langit tak nampak. Tak boleh kan? Sebab langit kita kena dongak ke atas. Yang ni kita pandang ke bawah. Macam kita tengok pada Google Maps ataupun dalam Waze, kan? Kita nampak pandangan udara. Kita tengok daripada udara. Kalau langit, kita tengok daripada bawah ke atas. Okey. Mungkin yang lain tasik. Okey. So itu adalah warna. Okey, ada 5 simbol yang digunakan dalam peta topografi untuk menunjukkan ketinggian. So macam-macam dah. Setiap perkara ini, setiap simbol ini mempunyai fungsi yang berbeza-beza. Okey, nanti kita akan pergi satu persatu mendalami 5 perkara ini ataupun 5 simbol ini. Boleh Boleh anak-anak Boleh? Semua boleh? Semua boleh. Kalau boleh angguk, jangan cakap angguk je. Semua tunjuk thumbs up tu. Semua tunjuk tanda bagus. Okey. Semua boleh. Okey. Right. Okey, cikgu. Boleh? Boleh. Boleh? Boleh, boleh. cikgu, Okey, boleh, teruskan. cikgu. Okey. Ni yang pertama. Kita tengok satu persatu. Kita belajar 5 tadi kan. Yang pertama kontur. Yang kedua apa? Kontur apa? Tadi mula-mula tu kontur. Yang kedua? Okey, yang kedua? Tadi apa? Kita dah belajar 5 perkara tadi kan? 5 perkara. Okey, cikgu tanya definisi dia ke yang seterusnya? Tak, yang kita dah sebut tadi ada 5 kan. Okey, yang pertama kontur, yang kedua? Yang kedua saya cuba kan? Yang kedua saya dengar suara tu. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Okey. Silakan. Sebutkan. Nurul Zarifah, silakan. Zarifah. Simbol tanda aras. Tanda aras. Okey, yang ketiga? Yang ketiga? Saya pula. Mawadah. Okay. Semua ni ramai cuba. Semua cuba. Okey, Mawadah. Okey. Titik ketinggian. Titik ketinggian. Yang keempat. Okey, Zarish. Laris. Okey. Trigonometri. Stesen trigonometri. Yang kelima. Yang terakhir. Yang kelima jangan bubuk ni. Ni ada 6. Dia ada 5 je kan. Okey. Siapa dulu? Oh, yang terakhir. Yang terakhir. Okey, Putra. Sila. Putra. Yang terakhir warna. Yang terakhir warna. So tadi ada 5 kan. Sebab kita nak cuba imbas kan. Bila kita dah belajar, kita cuba imbas. Mungkin ingatan kita lebih kuat, lebih faham, lebih ingat.
Okey, kita pergi detail dia. Tadi kita macam berkenalan ringkas-ringkas je. Betul. Kita detailkan satu persatu 5 perkara tadi, 5 simbol yang menunjukkan ketinggian dalam peta topografi. Boleh. Okey, untuk kita pergi detail ni cikgu, kita berhenti berehat dulu. Okey, boleh. Kita berhenti berehat dulu. Lepas cikgu dah terangkan semua tu, kita akan tanya pula Syafiq dan Aznakib tadi. Mereka angkat tangan juga tadi. Okey. Kita berhenti berehat dulu. Anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, kembali kita di Road to Success SPM 2021. Okey cikgu, tadi cikgu kata cikgu nak cerita dengan lebih detail dah sekarang ni. Okey, kita terus kepada apa yang kita nak fahami tadi. Ada 5 perkara tadi, 5 simbol yang menentukan ketinggian dalam peta topografi. Kita tengok yang pertama tadi, kontur. Untuk lebih detail dia, garisan kontur dilukis untuk menyambungkan semua tempat yang mempunyai ketinggian yang sama dari arah laut. Maksudnya dalam peta topografi ni ada tempat-tempat yang tinggi dia sama. Maka garisan kontur ini berfungsi sebagai untuk menyambungkan titik-titik ketinggian yang sama dalam peta topografi. Okey, ni lah contoh. Macam contoh ni ada 20 kan. Titik 20, ni yang 20 disambungkan untuk membentuk garisan kontur. Contoh ni 40. Ni disambunglah 40. Ni contoh. Maka wujudlah garisan kontur. Macam ni 60. Maksudnya nombor kena sama lah cikgu. Yes, dia menyambungkan nombor yang sama. 80. Tu terlebih pula 80. Okey. Okey, dan 100. Okey, macam tu. Maka wujudlah garisan kontur. Di mana bila kita tengok dalam peta topografi, kita jumpa garisan kontur ni, tahulah bahawa kawasan ini adalah kawasan yang punyai tanah tinggi. Okey, bermula dengan kawasan 20. 20 ni maksud 20 meter dari aras laut. 20 meter daripada aras laut, ni 40 meter daripada aras laut. Okey, 60 meter daripada aras laut. Tu contoh. Okey. Yang kedua dipanggil selang kontur. Okey, tadi garisan kontur dia menyambung ke titik yang sama. Yang ni selang kontur, perbezaan ketinggian di antara dua garisan kontur yang berturutan. Maksud dia, yang ni contoh di 20, garisan 20, yang ni garisan 40, yang ni garisan 60. Perbezaan antara dua ni tu dipanggil selang kontur. Okey, apa perbezaan dia 40 dengan 20? Apa nilai dia perbezaan? 20. 20. So selang kontur dia 20 meter. Ni pun sama juga. 40 dengan 60, 20 juga. 20 meter. So garisan kontur dia mesti nombor berturut-turut. Contoh 20, 40, 60. Kalau dimulakan dengan 10, 20, 30. Dia mesti berturut-turut dalam gandaan yang sama. Dia tak boleh orang cakap cacar marbar kan. Mula-mula 10, lepas tu 15, lepas tu 45. Tak boleh. Dia mesti berturut-turut. Itu dipanggil selang kontur. Perbezaan ketinggian di antara dua garisan kontur yang berturut. Itu dipanggil selang kontur. Boleh anak-anak? Okey. Boleh. Okey, itu dipanggil selang kontur lah. Seperti mana yang saya tunjukkan tadi. Okey, kita teruskan lagi. Okey, berkaitan dengan kontur juga, garisan kontur indeks. Garisan yang dilukis lebih tebal selepas 4 garisan kontur biasa. Ni contoh. 350 dengan 325. Yang tebal ini dipanggil kontur indeks. Okey, yang tak tebal tu dia ada beza 4. 1, 2, 3, 4. Yang kelima dah tebal dah. Lepas tu dah ada lagi 1, 2, 3, 4. Yang kelima tebal juga. Itu dipanggil garisan kontur indeks. Yang ini secara yang biasa kita tengok. Dan lebih biasa kita tengok wujud di peta topografi seperti mana yang peta yang saya tunjukkan di awal tadi. Okey, dia dipanggil garisan kontur indeks. Okey. So itu adalah garisan kontur. Okey, kita pergi yang kedua. Boleh ya? Saya harap semua orang boleh, tidak terlalu laju saya rasa saya cerita supaya semua orang boleh faham ya? Boleh? Boleh. Okey, so yang kedua dipanggil tanda aras. Okey, yang kedua lah. Tadi yang pertama, yang kedua. Berfungsi untuk menunjukkan ketinggian sesuatu tempat sebenar di permukaan bumi. Okey, apa yang kita nampak pada peta topografi sebenarnya itu adalah
yang sebenar yang wujud di permukaan bumi lah. Maksud sebab kita nak petakan permukaan bumi yang sebenar ni, kalau kita nak buat bentuk yang realiti dia besar kan. Bumi ni kita besar, kalau kita tak petakan, kita tak dapat nak kaji lebih detail. Okey, menunjukkan ketinggian jalan raya, jalan kereta api dan jambatan dalam peta topografi, yang ni yang realiti. So kalau anak jumpa kat tepi jalan, ini adalah tanda aras. Tengok dekat atas ni biasanya dia ada tulis. Okey, berapakah ketinggian kawasan yang ditandakan ini dari aras laut. Biasanya kalau yang kawasan yang duduk di tepi pantai, contoh kalau dekat Pahang, kat Kuantan kan, tak adalah tinggi sangat. Tapi kalau pergi Genting Highland ataupun Cameron Highland, okey, batu apa tanda aras ni, nombor kat sini mungkin lebih tinggilah, lebih besar nilai dia. Okay, dan nombor dia yang itulah cikgu yang akan tulis. Inilah dia akan mewakililah dalam peta topografi, dia tulis macam ni. Dalam yang sebenar, realiti sebenar, simbol dia macam ni. Diletakkan di permukaan bumi sebenar. Itu dia panggil tanda aras. So lepas ni dia beza Mira. Biasa kalau kita jumpa yang diletak tepi jalan yang ada warna biru tu KL. Itu lain. Itu lain. Itu tanda jarak. Jarak ini tanda aras, menunjukkan ketinggian dalam satu-satu peta topografi. Okey, yang ketiga, titik ketinggian, dia sama juga macam tanda aras tadi, cuma simbol dia berbeza. Okey, menunjukkan ketinggian satu tempat dari arah laut, sama je dengan fungsi dia dengan yang tadi. Sesuai menunjukkan ketinggian satu kawasan yang tiada garisan kontur, tak ada garisan kontur. Okey, contoh yang ni, nombor 12 ni. Dia tidak ada garisan kontur di bahagian atas. Okey, so kat sini dia buat titik 12. 12 ni bermaksud, okey, nombor 12 menunjukkan ketinggian 12 meter dari aras laut. So kalau kita tengok dalam peta topografi, kita tahulah 12 meter. Okey, mungkin kalau dalam soalan SPM ditanya, berapakah ketinggian kawasan yang terletak berhampiran dengan kemajuan tanah Taming Sari contohnya. So murid-murid terus rujuk kepada simbol yang digunakan untuk menentukan ketinggian, iaitu simbol titik ketinggian. Ada titik dan ada nombor. Dia bagi satu titik, dibagi nombor. Contoh, 121. 121 meter dari aras laut. Okey, itu maksud dia. Okey, yang seterusnya. Okey. Yang ketiga, keempat. Okey. Warna menunjukkan perbezaan ketinggian dalam peta topografi. Hijau menunjukkan tanah pamah. Kuning dan coklat menunjukkan tanah tinggi. Okey, biru menunjukkan laut. Seperti mana yang saya sebut dah, laut dan sungai ataupun tasik. Ini contohlah warna yang digunakan. Okey, ni dalam peta topo berwarna. So kalau biru-biru ni kita tahulah, biru-biru ni air. Okey, yang hijau ni kawasan tanah pamah. Okey, yang warna coklat-coklat sikit tu kawasan tanah yang lebih tinggi. Warna kuning ni kawasan yang tanah tinggi, lebih tinggi daripada kawasan tanah pamah. Ni tanah pamah, warna hijau. Warna kuning ni adalah kawasan yang lebih tinggi berbanding dengan kawasan tanah pamah. Cikgu, kawasan tanah pamah tu maksudnya tempat tinggal ke? Rendah. Oh, tempat rendah. Tempat rendah. Maksudnya kalau kawasan ni, sebahagian peta ni, dia ada kawasan kontur. Ini adalah kawasan tanah tinggi. Yang ni hijau-hijau ni adalah kawasan tanah rendah, tanah pamah. Okey. Contoh, kalau contoh dekat Temeloh lah. Temeloh kan. Itu tanah pamah. Kalau Genting Highland, Cameron Highland, itu adalah kawasan tanah tinggi. Pandai. Okey. So saya teruskan lagi. Yang terakhir, stesen trigonometri. Macam saya sebut tadi, ada cerita. Ada cerita berkaitan dengan stesen trigonometri. Okey, menunjukkan jaringan kawalan ketinggian. Maksudnya, kawasan peta tu biasanya ada satu ataupun dua sahaja stesen trigonometri. Biasanya satu. Sebab stesen trigonometri adalah kawasan yang paling tinggi dalam satu peta. Contoh kalau peta topografi tadi, okey, ada satu je simbol stesen trigonometri menunjukkan bahawa kawasan itu adalah kawasan yang paling tinggi. Menunjukkan lokasi ketinggian puncak bukit atau gunung. Ini sumber Google, saya ambil gambar ni. Ini adalah stesen trigonometri yang wujud di Gunung Mulu. Okey, Gunung Mulu ada stesen ni, dia ada letak, mungkin ada signal lah sebagainya. Dan amalan yang biasa lah. Okey, minta maaf. Okey, mungkin ada yang berlaku, ada yang buat, ada yang tidak buat. Tapi banyakkan berdasarkan pengalaman saya pernah daki gunung dan sebagainya. Okey, ada setengah-setengah pihak yang tak bertanggungjawab. Dia tolak ni stesen trigonometri ni ke bawah. Okey. Dia robohkan. Sebab biasanya puncak gunung yang menjadi tarikan pendaki-pendaki ni
Dia tolak benda ni ke bawah sebab dia tak nak disambar kilat. Sebab ni besi. Okey. Okey, so peringatan juga kepada pendaki-pendaki, anak-anak dan sebagainya, siapa saja yang mendaki, okey, elakkan berada berhampiran rapat dengan stesen trigonometri apabila cuaca yang kurang baik. Okey, takut dikuatiri disambar kilat dan mendatangkan kecederaan. So tindakan-tindakan setengah pihak yang tolak ke bawah ni, bagi jatuh ke bawah sebab tak nak disambar kilat. Okey, sebenarnya boleh menyebabkan kita sukar untuk menentukan ketinggian, terutama menggunakan satelit. Jadi tak dapat detect. Maksudnya stesen trigonometri ni memang ada dekat semua puncak. Memang wujud di permukaan bumi sebenar. Ada di puncak bukit. Puncak yang tertinggi lah. Biasanya di gunung-gunung dia akan ada. Macam cikgu sebut tadi di Gunung Mulu. Ni gambar ni adalah di Gunung Mulu. Di mana tu cikgu? Mulu dekat mana? Sarawak. Yes. Dekat Sarawak lah. Pandai pun. Anak test kan mana tahu kan. Okey, ni ceritalah. So mungkin ilmu yang kita belajar bukan semata-mata untuk perasaan, tapi kita gunakan untuk kehidupan kita. So kita nampak je stesen trigonometri jangan hampirlah dengan dia. Sebab nanti bila disambar kilat boleh mendatangkan kecederaan kepada kita yang duduk berhampiran dengan stesen trigonometri. Okey, kita nak uji diri sikit. Okey, uji diri sikit. Nyatakan simbol ketinggian yang terdapat dalam keratan peta topografi di bawah. Ni simbol. Okey, ada anak murid-murid semua nampak tak peta ini? Okey, boleh sebutkan apakah simbol yang anak nampak? Okey, yang nampak simbol yang awak nampak dalam keratan peta topografi ini yang anda telah pelajari tadi. Siapa boleh jawab? Okey, seorang je. Seorang je? Seorang je. Tak boleh banyak-banyak. Cikgu. Siapa yang tak jawab tadi? 6 tadi ada seorang tak jawab. Syafiq dia angkat dulu. Syafiq. Silakan Syafiq. Okey, silakan Syafiq. Stesen trigonometri. Okey, terima kasih. Tahniah Syafiq, adalah stesen trigonometri. Okey, ni adalah simbol bagi stesen trigonometri yang kita dah belajar. Simbol lain, okey, adanya apa ni? Tanda aras dan titik ketinggian. Okey, ada 3 benar. Dan warna lah tadi kan. Okey, ini contoh soalan SPM sebenar yang biasa keluar ataupun pernah keluar berkaitan dengan topik yang kita belajar pada hari ini. Okey, sambil-sambil kita cerita tentang realiti tadi, kehidupan sebenar, kita fokus kepada SPM lah, Road to Success SPM 2021. Okey, biasanya soalan ni tak banyak dalam bab 3 ni. Okey, dia surface ataupun sedikit-sedikit, tapi sebenarnya memberi impak besar kepada murid. Okey. Sepuncak tertinggi dalam peta topografi. Ni soalan 2014. Bagaimana kita nak puncak tertinggi? Kunci dia adalah stesen trigonometri. Kita tengok stesen trigonometri. Nyatakan nama lokasi tertinggi dan ketinggian dalam meter. Sama juga. Yang ini cikgu jangan jawab dulu. Saya kan tadi tu cikgu nak tanya student. Cikgu jawab tu. Nak bagi contoh saja. Bagi contoh. Kalau yang soalan kedua ni, kita nak tanya boleh? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Nak bagi cikgu contoh tak kasih. sebab ketinggian dalam meter. Sebab peta yang soalan ni tidak dinyatakan. So kalau tak ada peta, macam mana kita nak tahu? Saya bagi contoh saja. Okey, soalan sebenar SPM. Tu 2000 tadi 2015. Okey, yang ni 2016 tak keluar berkaitan dengan ketinggian ni. Dia keluar 2017. Okey, namakan, nyatakan lokasi dan aras tertinggi di bahagian timur garis timur. Sama juga, semua stesen trigonometri. Okey, 2017. 2018 sama juga, berapakah ketinggian puncak tertinggi? Pun sama juga, stesen trigonometri juga. Keyword dia tertinggi ke cikgu? Yes, keyword dia adalah tertinggi. Bila sebut tertinggi, kita terus fokus kepada di mana letaknya stesen trigonometri. Di situlah tempat tertinggi. Kalau dia suruh nyatakan nama, sebutlah nama bukit apa. Nama tempat gunung ke apa ke, dan berikan nombor yang tertera pada stesen trigonometri. Contoh ni 365 meter. Jangan lupa tulis meter. Ada setengah calon sering berlaku kesilapan, dia tulis 365, dia tak tulis meter. Salah. Okey. Salah lah. Okey, walaupun markah tak berapa banyak kan. Tapi yang tak banyak tu sebenarnya memberi sumbangan besar. Yang tak banyak tu tentu ke A ke tak. Sikit-sikit lama-lama dapat A. Betul. Itu adalah 2018. Yang terakhir, berapakah ketinggian Bukit Tukang dalam segi 4 grade di atas? Disuruh nyatakan. Sama juga. Pergi pada Bukit Tukang, tahulah berapa ketinggian dan pastikan tulis meter. Jangan tulis tulis M-E-T-E-R. M pun tak boleh N pun ada setengah orang kata boleh, tapi saya lebih suka didik tulis penuh. Betul. Kerana yang penuh itu lebih
baik dan lebih tepat. Betul tu. Okey. Okey. Jadi cikgu dah tunjuk semua ni. Nak tanya murid-murid cikgu, so far semua faham tak? Ada apa-apa soalan nak tanya? Ada? Kalau ada boleh angkat tangan. Oh, ada. Ada. Boleh. Yang baju kuning, silakan Zarish. Soalan saya tanya berkaitan dengan stesen trigonometri tu. Okey. Jadi macam cikgu kata dia stesen trigonometri. Okey. Boleh saya tahu tak kat mana stesen trigonometri yang ada kat Pahang? Oh, stesen trigonometri yang ada dekat Pahang. Okey. Saya sebutlah salah satu yang saya pernah jumpa lah di Pahang. Yang pastinya ada adalah di yang lokasi yang saya pernah naik lah kan. Gunung Irau. Gunung Irau. Okey, ada satu stesen trigonometri di Irau ni terletak di Cameron Highland. Okey, dia ada 2 puncak, satu Irau, satu Berincang. Okey, Irau yang paling tinggilah. Yang Berincang boleh dia boleh kita pergi naik kereta. Okey, dan Irau kita kena dakilah. Okey, di Cameron Highland. Salah satu dah saya sebut tak? Okay. Gunung Senyum tak ada cikgu? Gunung Senyum tak ada. Gunung Senyum tak ada. Sebab Gunung Senyum ada orang bersilat je kat dalam tu. Okey. Siapa pernah pergi Gunung Senyum dia tahulah. Okey. Itu soalan daripada Zarish. Soalan kedua yang tadi saya nampak. 3 hari 3 malam tak habis lokasi tu. Betul. Okey, saya sebut satu saja. Boleh cikgu. Okey. Boleh ya. Kita ada soalan kedua dari adik Mawada. Silakan. Cikgu, contohnya soalan dia suruh tulis simbol. Lepas tu pelajar tu tak ingat simbol tu macam mana nak tulis. Betul ke tak kalau ada tak markah bagi soalan yang kita tak ingat? Okey, ada contohlah. Mungkin saya fahamkan sikit soalan Mawadah tadi. Contoh soalan, apakah simbol yang terdapat di selatan peta contohnya kan. Dia tak tahu simbol tu simbol apa kan. Simbol titik tinggi ketinggian ke, simbol tanda aras ke, stesen trigonometri ke. Okey, boleh rujuk pada petunjuk peta. Pada petunjuk peta dia ada. Dia ada bagi panduan. Apakah simbol itu pada petunjuk peta. Jangan risau. Okey, sebab soalan itu tidaklah memerlukan pelajar berfikir lebih jauh. Macam tanya saya pun kadang-kadang saya pun terlupa kan. Dia diletakkan dalam petunjuk. Jangan risau. Jangan risau. Ada pada petunjuk. Yang penting tahu cari. Ada setengah pelajar dia tak jumpa bukan sebab dia tak tahu, tapi dia tak tahu cari macam mana. So kena tahu cari. Biasanya dia wujud di ruangan petunjuk peta topografi. Okey. Itu dia. Harap menjawab soalan. Kalau masih kurang jelas lagi, tak apa. Lepas ni boleh tanya lagi saya cikgu. Okey, insyaAllah boleh tanya lagi. Betul. Sekarang ni kita berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. KPM. Baik, kembali kita di Road to Success SPM 2021. Sebelum kita mulakan lagi kita punya kelas kita cikgu, nak tanya dulu kepada murid-murid kita, so far ada tak siapa-siapa yang nak tanya soalan lagi dekat cikgu? Kalau ada boleh angkat tangan. Okey. Ada. Takut dah tu. Okey, semua jelas? Okey, semua jelas. Sekarang semua jelas. Okey, semua jelas. Alhamdulillah semua jelas. Kita teruskan. Okey, yang kedua, melukis kerata rentas berdasarkan garisan kontur. Sebab garisan kontur yang wujud kita nampak daripada pandangan atas. Kita nampak. Kita cuba tengok bentuk muka bumi yang wujud dari pandangan tepi. Sebab peta kan di 2 dimensi. Kita tak nampak daripada tepi. Kita hanya nampak daripada atas. So, kerata rentas fungsi dia adalah supaya kita nampak bentuk muka bumi tanah tinggi daripada pandangan sisi tepi dia. Biasa kalau kita bawa kereta, kita nampak puncak gunung kan. Itu adalah pandangan sisi. Yang kita nampak dan menggunakan Google Map dan sebagainya, itu adalah pandangan atas. So, peta topografi adalah pandangan atas. Kita cuba bawakan peta topografi itu pada pandangan sisi menggunakan teknik keratan rentas berdasarkan garisan kontur. Okey, so letakkan jalur kertas pada garisan lurus, garisan kontur. Jadi tunjuk rajah dia, tandakan ketinggian setiap garisan kontur pada setiap titik yang melalui garisan lurus keratan rentas. Okey, so ni contohlah. Keratan rentas dibagi garisan kontur, dibuat satu garisan. So kita gunakan jaluran kertas berwarna putih. Kita letakkan pada garisan kontur dan kita tanda 2 titik yang kita hendak ukur itulah. Contoh ni kan nombor garisan kontur 20, 40, 60, 80, 100, 112 puncak tertinggi. So kita letakkan jalur kertas. So kita tandakan garisan kontur yang kena pada garisan AB yang melintang ni untuk kita dapat pandangan sisi. Okey, dia agak teknikal sikit. Okey. So bila dah buat siap yang ni, kita teruskan untuk kita lukis
paksi tegak dan paksi mendatar pada kertas graf. Biasanya kita gunakan kertas graf lah untuk kita dapat lukisan yang tepat. Sebab kalau kita guna kertas putih, biasanya kita tak tahu ukuran yang lebih tepat. So, kita macam tadi kita buat garisan tegak, paksi tegak dan paksi mendatar. Paksi tegak ni dipanggil paksi tegak, Mira. Okey. Ni paksi tegak, yang ni panggil paksi mendatar. So, skala tegak berpandukan titik tadi. Okey, titik tadi dia ada 20, 40, 60 kan. Kita boleh gunakan 20, 40, 60. Macam ni saya gunakan 50, 100, 150. Okey. Sebab 1 cm bersamaan 50 meter. Okey. Okey. So, kita dia dah lukis pada kertas, jalur kertas. Kita dah lukis graf. Okey. Lukiskan garisan tegak yang sama dengan kita yang garisan kontur ni. Kita letak kertas yang kita ukur mula-mula tadi. Kita letakkan pada peta ataupun letakkan pada kertas graf. Okey, dan terus kita tanda. Tadi kan 20, 40, 60 kan. Kita tanda. Lepas tu terus kita sambungkan. So dia akan nampak macam ni. Tadi daripada pandangan atas kita nampak macam tu je. So kita nampaklah bentuk muka bumi dari pandangan sisi. Pada pandangan sisi. Dari sisi inilah bentuk dia. Kita nampak daripada atas. Yang ni kita nampak daripada tepi. So kita dapat dah agak bentuk muka bumi yang wujud pada peta topografi tersebut. Garisan nak buat tu cikgu perlukan guna pembaris ke tak ataupun perlu. macam mana? Freehand. Sebab kawasan tanah tinggi mana ada nampak lurus. Kalau pakai pembaris kita akan nampak lurus, lurus gitu kan. So ni tak ni. Tak perlu. Okey. So kita teruskan lagi membezakan bentuk. Hasil daripada kita lukis tadi, kita dapat membezakan bentuk muka bumi berdasarkan keratan rentas. Okey. Ni biasa mungkin murid-murid kena kuasai. Okey. Bukan mungkinlah, kena, wajib kena faham. Tahu. Okey, biasanya kunci kita sediakan beberapa kunci lah. Okey, contoh yang bentuk muka bumi yang kita boleh lihat pada peta topografi, biasanya kita akan tengok kecerunan dia. Cerun dia sama ada curam atau tidak curam. Curam, biasa pernah nampak cerun curam tak? Pernah. Cerun curam kita tengok daripada atas dia rasa macam gerun je. Tak kena jatuh ke bawah ni habis ni. Okey, cerun. So cerun, kalau cerun tu jarak dia berbeza-beza macam ni, okey. Tak terlalu dekat, tidak terlalu jauh, dipanggil cerun landai. Landai je. Kalau cerun tu dia rapat-rapat. So dalam peta topografi kita nampak cerun, garisan kontur tu dia rapat menunjukkan bahawa kawasan itu mempunyai cerun curam. Orang panggil bahasa kampung, orang Bera sebut gaung. Okay, gaung. Dalam bahasa geografi dia sebut cerun curam. Okey, dalam kampung sebut gaung. Okey. Cerun bertangga ni dia rapat jarang. Macam pergi Cameron Highland kat ladang teh, kan kita nampak teh tu macam bertingkat-tingkat. Betul? Betul. Itu dipanggil cerun bertangga. Okey, kenapa dekat Cameron Highland dia buat cerun bertangga macam tu tanam teh? Supaya senang. Senang nak petik. Kalau curam macam ni, nak petik daripada atas menggelonsor ke bawah habis semua pokok. Okey, so dia buat cerun bertangga. Senang kita nak mendaki satu per satu. Okey, ini bentuk muka bumi, keratan rentas, dataran tinggi. Tepi ni curam. Okey, tepi ni curam, dekat atas dia dataran tinggi dan foto menunjukkan rupa sebenar di realiti. Okey, dunia sebenar. Okey, yang sebelah tu rajah dalam peta topografi. Yang sebenar tu gambar yang ditunjukkan, dipaparkan di sini. Okey, rupa sebenar dataran tinggi yang wujud. Pernah nampak dah bentuk macam ni? Pernah. Pernah. Itu dipanggil dataran tinggi. Tak adalah orang kata, itu apa? Lepas ni orang lawan tanya, Mira awak nampak tu apa? Dataran tinggi. So nampak tinggi. lebih ilmiah. Ilmu itu lebih kita boleh aplikasikan dalam kehidupan kita seharian. Okey. Yang kedua, ni biasanya terdapat di tepi laut. Ni dipanggil tebing tinggi. Kalau orang kata apa tu? Itu dipanggil tebing tinggi. Okey, kalau di laut, rupa dia macam inilah. Okey, foto yang ditunjukkan itu adalah rupa sebenar. Rajah di sebelah adalah garisan kontur yang wujud di dalam peta topografi. Pada peta topografi. Okey. Yang seterusnya adalah lurah. Okey, biasanya pertemuan antara kaki gunung dengan kaki gunung menyatukan ataupun bertemu dengan aliran sungai. Okey, biasanya tepi sungai kita nampak ada gaung. Okey, itu adalah dipanggil lurah. Okey. Yang boleh ke ni? Anak-anak ni.
anak-anak semua boleh faham kan? Okey, semua. Kalau ada soalan boleh ada soalan saja boleh, terus tanya. boleh tanya, cikgu nak tanya dan sebagainya. So tak apa, ni sebenarnya diorang dah faham. Okey, boleh faham lah. Okey. So saya nak uji dirilah sebab tak ada soalan nak tanya di sini nak tanya. Okey. Siapa boleh jawab ni mungkinlah lepas ni boleh makan KFC. Okey, KFC. Susunan kontur yang sangat rapat menunjukkan bentuk muka bumi bercerun. Cerun apa? Rapat, kontur rapat. Cerun apa? Siapa nak jawab? Okey, silakan. Nurul Zarifah, silakan. Zarifah dulu. Awak cakap dia dah gantung tangan dia kot. Cerun curam. Okey, cerun curam. Okey, pandai cerun curam. Bila rapat, keyword dia adalah rapat. Bila rapat, cerun curam. Okey, yang kedua, susunan kontur yang rapat dan berselang-seli dengan kontur yang jarang merujuk kepada cerun. Tadi rapat. Jadi selang-seli rapat dok. Benda. Tu Aznakib. Apa boleh? Siapa boleh jawab? Aznakib boleh? Aznakib boleh? Cerun bertangga. Cerun bertangga. Itu bentuk muka bumi. Biasa kita jumpa dalam peta topografi. So kita, kalau kita tengok kat Google Map, biasa peta topografi ni kita jarang tengok lah kan. Tapi kalau kat handphone kita biasa Google Map, kita tahulah. Kawasan ni adanya kawasan tanah tinggi dan kawasan ni adanya kawasan tanah rendah. Kalau hijau tu nampak kawasan tanah pamah. Ada juga kalau hijau dalam peta topografi ataupun Google Map adalah kawasan yang ada hutan. Warna coklat tu kawasan dah diteroka. Yang dah diteroka. Hijau tu dah kena hapus, dah kena tebang hutan tu. Kita nampak warna coklat-coklat, warna perang-perang itu adalah kawasan dah diteroka. So banyaklah boleh kita tengoklah lepas ni kat Google Map, tengok dekat Malaysia ni berapa banyak kawasan yang dah diteroka untuk pembangunan lah, untuk pembangunan. Okey. Saya tanya dulu, adik Zarish ada soalan tak nak tanya? Sebab nampak macam angkat tangan tadi. Nampak macam angkat tangan dia. Ada? Tak ada. Okey. Kalau sebelah Syafiq. Syafiq ada soalan nak tanya? Tak ada juga. Clear semua kan? Clear semua. Boleh faham Faham semua. Ini antara 6 calon A+ SPM 2021. Okey. Ada soalan lagi cikgu? Ada soalan lagi ke? Tanya. Tak ada. Tak ada dah. Okey, dah habis dah soalan. Okey. Sebab nanti malah nak berbanyak-banyak. Tapi yang penting, okey, yang saya sebutkan tadi, yang contoh soalan SPM sebenar tu tadi, itu kena ambil perhatian kerana dia boleh dikatakan soalan ataupun bahagian yang favourite, yang sering keluar sebab bab 3 simbol dengan ketinggian dalam peta topografi ni dia jarang ditanya dalam soalan objektif kertas 1. Biasanya kertas 2 dia sekalikan dengan peta topografi. Dia beri macam peta yang saya tunjukkan tadi. Dalam peta, dalam soalan SPM sebenar, dalam peta itulah peta yang diberikan, contoh yang saya beri tunjuk tadi adalah peta SPM sebenar. Itu so dia. boleh faham lah. Saya rasa diorang boleh faham. Saya doakan mereka akan dapat A+. InsyaAllah, amin. Barulah. Betul Cikgu Fitri yang ajar. Saya yakin semua calon-calon SPM kita, terutama sekali yang dengan kita di studio hari ini, dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sulaiman Bentong, Pahang, confirm A+. Dan mereka di rumah juga pun pasti A+ semua. Semua okey? Semua hari ini semua jelas kan? Okey? Baik, inilah semangat Hogoh Pahang, Hogoh kita tadi. Tok Gajah. Ya, ini semua cucu Tok Gajah. Tok Gajah. Okey, terima kasih kepada cikgu atas ilmu yang cikgu berikan pada kami hari ini selama 1 jam. Terima kasih juga buat anda yang menonton sehingga ke penghujung rancangan. Kita jumpa lagi di lain waktu pula hanya di Road to Success SPM 2021. Assalamualaikum, bye. Bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zawani bin Abdul Majid, bapa kepada Muhammad Sakinah, pelajar SPM tahun 2020 SMK Sulaiman, akan sentiasa mendoakan kejayaan anda. Oleh itu, berusahalah bersungguh-sungguh dan terus berdoa kepada Yang Maha Esa agar mendapat keberkatan daripadanya serta menjadi pelajar cemerlang di dunia dan akhirat. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Sina binti Mat Ali, ibu kepada Muhammad Syamil Hilmi bin Usman Nizam, pelajar dan calon SPM 2021 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sulaiman Bentong. Kepada semua pelajar SPM 2021, terutama kepada Muhammad Syamil Hilmi, Mama ingin mengucapkan selamat menduduki SPM 2021. Manfaatkan segala ilmu yang dipelajari, solat pada waktunya, hormati orang tua, ibu bapa dan guru. Seterusnya, usaha dan doa, insya-Allah.